Baik, kembali bersama kami di Malaysia hari ini. Di topik kali ini menarik, Eli. Ya. Berkhatan dalam norma baharu. Ya, tiap-tiap hujung tahun cuti sekolah ataupun cuti sekolah kita akan cerita tentang berkatan. Betul. Tapi kali ini ada penambahannya, norma baharu. Betul. Ataupun berkatan pandemik. Berkata pandemik. Itu yang kita ingin dalami hari ini. Kita bersama dengan Dr. Muhammad Firdaus Musa, Ketua Pegawai Eksekutif Poliklinik Amal Medik, Pengerusi Papisma, Cawangan, Selangor. Assalamualaikum, Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat ya? Ya, Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih datang. Baik, Doktor, kita mulakan perbincangan kita. Kita fahamkan pandemik ni, so tentunya bercakap kenaan SOP. Walaupun sesuatu yang memang setiap tahun kita akan hadapi, akan bersama dengan anak-anak kita, tetapi kali ini agak berbeza. Mungkin Doktor nak terangkan sikit berkenaan dengan penerapan SOP ni. Okey, terima kasih sekali lagi Sofia dengan Ali. Okey, untuk biasanya kita dengar pada hujung tahun kan, kita ada program berkhatam beramai-ramai kan. So jadi apabila berlaku pandemik ni, so ada sedikit kita panggil adjustment lah kan, untuk program berkhatan secara beramai-ramai. Secara sebelum-sebelum ni kita banyak buat di luar, kebanyakan di surau, di masjid, di sekolah-sekolah kan. Tapi disebabkan pandemik ni kita macam kebanyakan klinik fokus pada klinik saja. Program tu tetap dijalankan, tetapi khusus di klinik ataupun fasiliti kesihatan. Dia lebih tertutup sedikit dan kita panggil dalam premis kesihatan, so kita boleh kawal dari segi penjarakan sosialnya, dari segi orang yang hadir kan. So norma baharu tu kita follow kita panggil SOP yang ditetapkan oleh MKN dan KKM. So kita buat pakai mask, pelitup muka tu wajib kan. Kita dalam jumlah yang sedikit lah, tak ramai, dalam satu sesi antara 10-15 orang kan. Baik, doktor sebut tadi menarik sebab saya baru bersembang dengan Datuk Seri Dr. Nuraini di kawasan ni, di Parit Sulong baru saja beliau anjurkan khatan beramai-ramai, tapi tak ramai mana, 20 orang saja. Dan kita fikirkan bila khatan beramai-ramai ni di luar kan, tapi memang menurut beliau dilaksanakan di klinik saja. Memang itu SOP-nya sekarang lah ya. Banyak ramai yang kecewa tak dapat berkhatan tahun ni lah ni. Okey, dan dari segi tata cara pelaksanaan khatan itu sendiri ada penambahbaikan ataupun pembaharuan disebabkan SOP? Dari segi pembaharuan tu kita masih follow yang macam saya cakap tadilah, SOP tu. So misalnya saya ambil contoh so kita buat premis satu klinik lah. Pertama, syarat yang kita tetapkan kebanyakan adalah jumlah yang kita panggil penjaga ataupun ibu bapa yang akan ikut tu seorang saja. Lepas tu peserta dan ibu bapa mereka tu perlu diperiksa suhu. Kemudian kena ada scan MySejahtera. Kemudian dengan wajib memakai pelitup muka lah sampai ke dalam bilik rawatan. Maksud saya ketika the actual khatan tu berlangsung. Tadi disebutkan satu ibu atau bapa saja yang dapat bersama. Betul. Kesian anak. Ataupun memang tak boleh, tidak dibenarkan kata macam mana? Seorang saja. Peneman lah. Seorang lah peneman. Seorang aja. Bertabahlah wahai anak-anak. Sebagai pengendalinya tu, sebagai doktor tu, pun kena PPE suit ke macam mana? Untuk pengendali dia sama dengan konsep di fasiliti kesihatan lah. So mask memang kami akan wajib pakai dengan apron apa semua. Kadang-kadang ada sebahagian doktor yang memakai face shield. Ataupun yang pelindung plastik tu kan. Ada setengah pengamal perubatan yang tak pakai. Sebab dari KKM sendiri pun dia tak ada guideline ataupun spesifik untuk perkhatan tu sendirilah. So kita follow yang standard yang KKM keluarkan. Baik. Bagaimana pula dengan peserta yang berkata adakah mereka diperlukan untuk memakai pelitup muka juga ketika Betul. Meronta-ronta tak nampak lah ni. Nampaklah perit wajah tak nampak. So bila menjerit tu kurang sedikit bunyi. Mudahkan sikit kerja doktor kan. Baik. Ceritanya rupanya. Doktor, kita difahamkan baru-baru ini berlangsungnya program Khatan Izadul Usrah Anjuran Yadim juga dilancarkan oleh Datuk Seri Dr. Zulkifli. Mungkin doktor nak terangkan sikit pembimbingan doktor dalam acara ini juga. Sebenarnya NGO Papisma kita dah buat khatan untuk secara beramai-ramai ni semenjak daripada 2013. Kita namakan Khatan Nusantara. So kita pergi ke selatan Thailand, Kemboja, kita hantar tim perkhatan ke sana. Semenjak 2015 kita berjelajah pula ke Sabah, Sarawak kan. Dan ada kalau ikut negeri-negeri pun ada juga tim-tim Papisma setiap negeri dan mengikut lokaliti masing-masing lah. Tetapi bila tahun 2020 program tu masih dapat dilaksanakan
tetapi dengan kita mengikuti SOP dan norma barulah. So, kita pecahkan kepada negeri-negeri yang terlibat. Cuma tahun ni kami dapat kerjasama dengan Yadim. Yang kita namakan Isadul Usrah lah, yang dirasmikan oleh YB Menteri Agama pada Ahad yang baru-baru ni. Jadi di selatan Thailand juga dilaksanakan juga ataupun tidak? Tidak, sekarang tak adalah. Kita tak boleh pergi border kan. Gitu. Baik, okey. Ya. Silakan juga. Sebab ada anak lelaki ni. Okey, saya faham. Silakan dengan aspek seorang ibu dan ayah ni kan. Saya dah dengar dulu satu perspektif ni di mana kalau kita khatankan anak kita pada usia bayi tu elok, katanya macam konon ni tak ada sakit dan sebagainya. Jadi dalam musim pandemik ini ataupun dalam bila-bila masa sajalah, adakah ini sesuatu perkara yang benar? Sebaik-baiknya buat masa bayi dibandingkan dengan masa remaja atau akhir balik. Okey, alright. Kalau kita tengok dulu, mak ayah berkhatankan anak pada usia antara 7 hingga 9 tahun atau 10 tahun. Kalau ikutkan dalam Islam pun sendiri, tak ada guideline yang menentukan umur berapa untuk kita bersunat. Tetapi kebanyakan yang baru-baru inilah trend sekarang ni, ibu-ibu muda, ayah-ayah yang muda ni suka menyunatkan anak mereka pada usia bayi. Okey. Secara pengalaman saya peribadilah, untuk sunat bayi kebanyakan dia lebih mudah, satu penjagaan dia, kemudian yang kedua ada luka akan lebih cepat sembuh. Tapi tak ada ke komplikasi sebab bayi kan kecil lagi anak tu. Komplikasi tu masih ada, tetap sama juga. Maksudnya risiko untuk jangkitan kuman, risiko untuk pendarahan tu masih sama, tetap ada juga. Cuma kalau misalnya pengamal perubatan tu buat dengan cara yang baik, teknik yang betul, insya-Allah kita boleh elakkan perkara-perkara tersebutlah. Ya, tapi sebagai lelaki kita melihat ni bukan saja aspek perubatan tu saja, tapi psikologi peralihan daripada zaman kanak-kanak ke manhood tu kan. Betul. Itu yang kalau berkata di usia yang lebih nampak cabaran itu lebih seronok lebih seronok kan. Sekolah boleh sunat. Kan. Tapi kalau diikutkan betul, kalau diikutkan trend untuk mengkhatankan anak di usia awal lebih meningkat ataupun bagaimana? Itu masih lagi sama seperti masih samalah, tak banyak perubahan sebenarnya. Baik. Doktor, bagi mungkin lelaki dewasa pula yang nak berkhatan sebab mungkin nak masuk Islam. Ya, aku dah tanya. Lalang tanya semua. Okey, baik. Yang nak masuk Islam ataupun yang bagi bukan Islam, mungkin untuk aspek kebersihan kan. Betul. Ada tak tata cara yang terkini buat kali ini? Adakah mereka juga diberikan keutamaan? Okey. Untuk sunat dewasa lah. Okey. Kalau misalnya kami di klinik kami, memang kita offer setiap tahun sunat daripada bayi sampai ke dewasa kita boleh buat. Okey. Cuma untuk sunat dewasa dari segi teknik tu sama, tak ada perubahan sangatlah, hampir sama dengan yang untuk kanak-kanak. Tetapi untuk teknik yang terbaru sekarang untuk dewasa, dalam pasaran ada yang kita alatan baru kita panggil stapler. Maksudnya stapler circumcision. Dia namakan stapler circumcision lah. Okey. So nanti Google. Nanti Google. So alat tu dia menggabungkan konsep memotong dan memotong dan kita panggil jahitan lah. So dia tak ada potong dan jahit. Dia terus stapler dan dia dah siap potong, dah siap jahit lah. So dari segi kosmetik dia cantik. Cuma kos dia agak tinggi lah. Sebab kita menggunakan alat khas. Jadi instant dan cantik lah. Dan dia berlaku lebih cepat lah. Lebih cepat. Selesai lebih cepat. Okey, itu tentang teknik je lah. Sekarang pernah bayangkan dulu sebelum ada laser dan sebagainya kan. Yang kita ni zaman pisau je lah. Tapi tak apa. Yang penting dapat batang pisang kan. Batang pisang dan sebagainya. Okey doktor, di penghujung ni barangkali kita nak merungkaikan segala mitos dan juga kepercayaan tentang bentan lah, tentang katanya pantang tak boleh minum air banyak, tak boleh makan makanan tertentu. Sejauh mana pada tahun 2020 ni, nak masuk 2021 ni, perkara-perkara itu benar dan masih lagi relevan? Okey, perkara tu masih berlaku sampai sekarang. Okey, walaupun saya secara peribadi memang walaupun dah sunatkan ramai, tetapi mak ayah tetap masih bertanya soalan yang sama. Okey, setiap kali kita sunatkan anak, kita cakap benda yang sama. Okey, contoh for example yang biasa adalah kita kalau minum air banyak bengkak. Kan sebenarnya adalah mitos. Okey, mitos Sama juga dengan makanan kena berpantang. Makanan contoh tak boleh makan telur, tak boleh makan ayam kan, so menyebabkan dia bengkak, bernanah lah, bentan lah. So bentan tu maksudnya adalah jangkitan kuman dan bengkak. Baik. So sebenarnya semuanya itu mitos lah. Okey, maknanya boleh makan telur, boleh makan ayam. Boleh. Tak payah pantang apa-apa lah kiranya. Betul.
Cuma bagi saya nasihatkan kebanyakan pada ibu bapa, kurangkan makanan yang manis lah sedikit sementara proses penyembuhan tu. Kalau masin macam kicap? Okey lagi lah. Kicap okey? Okey. Okey. Penerbit tanya. Penerbit tanya. Ya, okey, kurangkan makanan manis sebab luka akan lebih sedikit lambat untuk sembuhlah. So kita faham dari segi saintifiknya kan, sebelum ni tak tahu. Itulah berlari bentan nanti. Jadi kita tak tahu kenapa apa rasional di sebalik. Jangan keluar rumah langkah tai ayam bengkak bentan macam-macam lah kan kita dengar kan. Betul dia. Yalah, mungkin secara saintifiknya sebab mungkin berlakunya infection dan sebagainya. Betul. Sama dengan kencing banyak tu, minum air, kencing banyak, so menyebabkan ada kemungkinan kita takut infection kalau kencing tak bersihkan dengan properly dengan baik dah. Jadi lebih kepada kebimbangan jangkitan kuman lah. Betul. Barulah kita faham. Sebenarnya ikut je kan. Ikut, jangan cakap ikut je. Jadi anaknya belum lagi berhatan, baby belum lagi, tapi nantilah kita tunggu sekejap. Manhood je. Manhood je, ya betul. Manhood. Kita nak ucapkan terima kasih kepada doktor sebelumkan masa, Dr. Muhammad Firdaus Musa, Ketua Pegawai Eksekutif Poliklinik Amal Medik, Pengerusi Papisma Cawangan Selangor, memberikan sedikit sebanyak pencerahan berhatan dalam norma baru. Tapi tahun 2020 ni juga kita cakna lah antara mitos dan faktanya juga. Banyak perkara yang harus kita fahami lah. Okey, dan kalau ibu bapa yang anak-anak tanya tu bila nak sunat kan, barangkali boleh diaturkan lah sebab tahun ni tak boleh dilaksanakan beramai-ramai kan doktor kan. Jadi kalau tak dapat tahun ni sabarlah ya, insya-Allah. Buat perancangan sikit. Okey. Terima kasih doktor. Terima kasih banyak doktor. Baik.